Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazmi Ihsan bin Ahmad Yani. Nombor matrik saya 062275. Pada hari ini, saya akan membentangkan mengenai sistem e-menu restoran Karisma. Sistem e-menu restoran Karisma ini adalah sistem yang dibangunkan bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam membuat tempahan makanan dan minuman secara atas talian. Sistem ini dibina untuk menggantikan menu yang berbentuk fizikal yang hampir digunakan di kebanyakan restoran. Pada era yang penuh dengan teknologi ini, kebanyakan pengurus restoran perlu mempertimbangkan penggunaan e-menu di restoran mereka. Ini kerana sistem ini dapat mempercepatkan proses dalaman dan luaran restoran. Sistem ini boleh digunakan oleh pelanggan yang datang ke restoran Karisma dan akan dikendalikan oleh staf restoran untuk menerima semua pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Sistem ini sangat efisien untuk digunakan pada zaman kini kerana selari dengan arus kemodenan masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadiz Azwar bin Muhammad. Nombor matrik saya 063452. Saya akan menyatakan masalah sistem e-menu restoran Karisma. Yang pertama, buku menu yang mudah tercabut dan hilang serta kurang mesra pengguna. Yang kedua, proses tempahan secara manual mengambil sedikit masa berbanding e-menu di sistem. Yang ketiga, memerlukan tenaga pekerja yang ramai untuk tugasan mengambil tempahan secara manual. Yang keempat, tempahan yang dibuat mungkin ada masalah kerana tempahan e-menu lebih tepat mengikut pelanggan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Nashrin Anwar bin Sain Asnam bernombor matrik 062294. Di sini saya akan menerangkan tentang objektif sistem e-menu restoran Karisma. Dan yang pertama, objektif yang pertama adalah mereka bentuk sistem e-menu restoran Karisma berasaskan web. Yang kedua, membangunkan sistem e-menu restoran Karisma yang mesra pengguna. Yang ketiga, menguji kefungsian sistem e-menu Karisma yang dibangunkan dari segi sistem yang mesra pengguna. Dan yang keempat, memudahkan dan mempercepat pengurusan dalaman dan luaran restoran. Yang kelima, menarik minat pengguna untuk menggunakan sistem yang sedia ada. Bagi skop kajian, terdapat dua pengguna yang akan menggunakan sistem ini. Yang pertamanya adalah pelanggan dan pekerja. Tugas pelanggan apabila menggunakan sistem ini adalah memilih meja di sistem ataupun tempat duduk semasa di restoran. Yang kedua, masukkan maklumat pelanggan seperti nama dan ID. Dan yang ketiga, memilih menu dan membuat tempahan seperti edit dan delete. Yang bagi pekerja, menerima order makanan dari pelanggan. Dan yang kedua, memberitahu status makanan di sistem seperti edit dan delete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Hawari bin Hazain. Nombor matrik saya ialah 063529. Saya akan menerangkan tentang jadual perancangan. Jadual perancangan terbagi kepada 5 fasa. Fasa pertama ialah fasa perancangan. Fasa ini mempunyai 4 aktiviti, iaitu perbincangan dan kumpulan, pendaftaran tajuk projek, mengenal pasti masalah dan membina jadual projek. Aktiviti ini dilakukan pada minggu pertama. Fasa kedua ialah fasa analisis. Fasa ini mempunyai 3 aktiviti, iaitu analisis perjalanan sistem, menulis proposal dan menghantar proposal kepada pensyarah. Analisis perjalanan sistem dilakukan pada minggu kedua. Menulis proposal dilakukan selama 2 minggu, iaitu minggu kedua dan minggu ketiga. Dan menghantar proposal kepada pensyarah dilakukan pada minggu ketiga. Fasa yang ketiga ialah fasa reka bentuk sistem. Fasa ini mempunyai 2 aktiviti, iaitu mereka bentuk CD, DFD, ERD dan pembentangan awal. Fasa ini dilakukan sebanyak 3 minggu, iaitu minggu ketiga, minggu keempat dan minggu kelima. Fasa yang keempat ialah fasa pembangunan dan pelaksanaan sistem. Fasa ini mempunyai 3 aktiviti, iaitu mereka bentuk pakaran data, mereka bentuk antarmuka sistem dan membuat pengaturcaraan dan fungsi sistem. Aktiviti ini dilakukan daripada minggu ke-6 hingga minggu ke-10. Fasa yang terakhir ialah fasa operasi, sokongan dan keselamatan. Fasa ini mempunyai 7 aktiviti, iaitu penulisan draft laporan projek, penghasilan poster, membuat pengujian terhadap sistem, demo sistem, menyiapkan pembetulan laporan akhir, pembentangan akhir projek dan menghantar laporan akhir. Penulisan draft laporan projek dilakukan pada minggu ke-10. Penghasilan poster dilakukan pada minggu ke-11. Membuat pengujian terhadap sistem dilakukan pada minggu ke-10 hingga minggu ke-11.
Demo sistem juga dilakukan pada minggu ke-10 hingga minggu ke-11. Mereka menyediakan pembetulan laporan akhir dilakukan pada minggu ke-11 hingga 12. Pembentangan akhir projek dilakukan pada minggu ke-13 dan pada minggu ke-14 ialah menghantar laporan akhir. Untuk konteks diagram, sistem akan mengeluarkan maklumat makanan iaitu menu kepada pelanggan dan pelanggan akan membuat pesanan dan menghantar maklumat pesanan kepada sistem. Dan sistem akan mengeluarkan data pesanan kepada pekerja dan pekerja akan mengambil data pesanan tersebut dan pekerja akan membuat resit yang dipenuhi data dan menghantar dia kepada sistem. Dan akhir sekali, sistem akan mengeluarkan resit yang mengandungi maklumat resit dan dihantar kepada pelanggan. Kemudian, saya akan terangkan data flow diagram. Pada data flow diagram, pelanggan akan membuat pesanan dan maklumat pesanan akan dihantar ke data store pesanan menjadi rekod pesanan. Rekod pesanan ni tujuan dia untuk dihantar ke pelanggan dan pekerja. Setelah pekerja mendapat rekod pesanan, ia akan membuat resit dan maklumat resit akan dihantar ke dalam data store resit dan dihantar semula ke proses resit bagi menjadi maklumat yang akan dihantar ke pelanggan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang ERD diagram. ERD ini mempunyai 5 entiti iaitu pelanggan, order, resit, pekerja dan makanan. Saya akan menerangkan hubungan antara entiti-entiti ini. Yang pertama ialah satu pelanggan boleh membuat satu order boleh membuat satu pekerja boleh membuat satu resit boleh diterima oleh satu pelanggan, mana pelanggan boleh memilih banyak makanan. Atribut bagi entiti pelanggan ialah table ID sebagai primary key, order ID dan makanan ID sebagai foreign key. Bagi entiti order ID sebagai primary key. Bagi entiti pekerja, staff ID sebagai primary key, staff role, staff name. Resit, makanan ID dan staff ID ialah foreign key dan resit ID sebagai primary key. Bagi entiti makanan ialah order ID sebagai foreign key, nama, kuantiti, harga dan makanan ID sebagai primary key. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.